Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah hari ini saya akan sambung lagi tentang tajuk preservation di dalam pengurusan kewangan. Pada pertemuan yang lalu saya telah bercakap tentang secara umum beberapa kesilapan yang dilakukan oleh masyarakat kita apabila mengambil pelan takaful ini, ialah mereka tidak memiliki objektif yang spesifik dalam menggunakan tools takaful ini untuk mencapai matlamat kewangan yang mereka impikan. So di dalam tool takaful ini ada beberapa matlamat yang telah saya nyatakan secara ringkas, dan hari ini saya akan huraikan satu persatu insya-Allah matlamat yang terdapat di dalam dalam takaful. Okey, matlamat yang pertama ialah kita di dalam kehidupan ini kemungkinan akan berlaku musibah. Yang pertama, musibah hilang upaya kekal. Apabila kita ditimpa hilang upaya kekal di usia di antara 40 hingga 50, bermaksud kita belum memiliki simpanan yang cukup untuk bersara. Ketika itu kita memerlukan satu dana yang cukup untuk survive. Jadi pelan life ini akan dibayar kepada kita tentang pelan takaful life ini. Dibayar apabila kita meninggal dunia dan kita ditimpa total permanent disable. Total permanent disable ni adalah sama ada hilang dua anggota besar seperti mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki. Dia menyebabkan kita sudah sampai ke tahap total permanent disable. Cuma kadang-kadang lumpuh tersebut ada lumpuh yang di mana lumpuh separuh badan. Dan kemungkinan kita recover. Dalam suasana ini takaful tidak akan bayar perlindungan total permanent disable secara lamsam, tetapi dia akan bayar pada kita staggered 10%, 10%, 10% hingga tahun yang ke-6. So, adakah 10% yang kita claim itu merupakan satu amount yang cukup untuk kita survive selama 1 tahun? Contoh keperluan keluarga kita, ketika mana kita lumpuh, kita masih perlu membayar kos sara hidup, kita perlu membayar hutang kereta, hutang rumah, ataupun installment rumah kita masih bayar sebab kita masih belum boleh claim lagi. Maka ketika itu cukup tak dana yang kita claim 10% itu untuk survive? Contoh kita kata kita perlukan 4,000 sebulan, bermaksud setahun kita memerlukan 48,000. Adakah 10% itu menyamai 48,000? So sekiranya 10% itu menyamai 48,000, bermaksud sekurang-kurangnya kita kena ada 480,000 untuk dapat 48,000 sekali claim setahun. Itu tentang income, dipanggil income protection. Suasana yang sama juga berlaku apabila anda ditimpa penyakit kritikal, di mana penyakit kritikal ini tak menyebabkan kita masih belum boleh claim income replacement itu. Maknanya kita contohnya biasa orang kena penyakit kritikal ni dia jangka hayat ada 3 tahun hingga 6 tahun. 6 tahun mungkin recover, tapi kalau dia terlampau serius, 3 tahun dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum family ni boleh claim kematian, takaful kematian, dia kena ambil income protection selama 3 tahun. Bermaksud kalau setahun dia perlukan 48,000, darablah 48,000 kepada 3 tahun, dan itulah amount income protection yang dia perlukan. Jadi adapun life protection adalah amount yang diperlukan sepanjang hayat. Contohnya dia perlu menyara keluarganya antara 3,000 sebulan, setahun 36,000. Dia nak cover family dia selama 20 tahun. Sebab apa? Sebab anak kecilnya baru lahir, dia nak pastikan ada dana yang cukup untuk anaknya sampai anak tu pun besar, umur 20-24 tahun graduate. Ketika itu bebanan liability, tanggungjawab untuk memberi nafkah sudah selesai, maka dia perlu protect untuk tempoh 20 hingga 23 tahun. Kalau keperluannya 3,000 sebulan, setahun 36,000, 10 tahun 360,000, 20 tahun 720,000. Itulah amount yang perlu dia kira sebagai amount income replacement untuk replace kalau dia meninggal dunia di usia muda dan masih ada liability anak dan isteri yang perlu ditanggung. Itu konsep umum di dalam perancangan kewangan yang harus kita faham. Kemudian satu lagi ialah kemungkinan dia nak satu keselesaan dalam perawatan. Kemungkinan dia ditimpa sakit, perlu masuk ward, dan dia nak keselesaan, maka dia perlu ambillah kad perubatan.
Dan satu perkara lagi, kemungkinan dia kerja sendiri. Kerja sendiri seperti meniaga ataupun apa saja. Apabila dia sakit, contohnya kena denggi, terpaksa masuk ward 7 hari 14 hari dan dia tidak ada pendapatan, maka dia boleh juga masuk takaful yang dikatakan hospital benefit untuk gaji, untuk ganti gaji pendapatannya. Nah, itu adalah antara perlindungan tambahan yang boleh dia ambil. Ataupun dia ingin mengambil takaful untuk anaknya. Kemungkinan ketika anaknya warded, dia tak boleh bekerja, dia perlu gantikan pendapatan akibat dia terpaksa menjaga anaknya dalam ward, maka dia juga boleh ambil apa yang dikatakan hospital benefit untuk cover sekiranya anaknya warded. Itu antara contoh-contoh objektif takaful. Dia ada beberapa objektif. Kemudian juga ada orang yang tak mampu ambil medical card di usia muda, mungkin kosnya tinggi, tapi dia bimbang berlaku kemalangan, terpaksa masuk besi, terpaksa membeli skru untuk rawatan dan pembedahan kemalangan yang tinggi, maka dia boleh ambil accident indemnity rider sebagai tambahan di dalam protectionnya. Itu sebahagian daripada objektif takaful yang boleh anda fikirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.